Setibanya saya dan kawan saya yang saya panggil di sini sebagai Z di asrama lelaki di sebuah bilik yang diduduki oleh beberapa orang pelajar petani, seorang pelajar mencabar kami. Mungkin dia seloroh. Selepas salam, selepas bertanya khabar sikit banyak, terus dia mengungkapkan kata-kata yang memang merendahkan kami. Dia berkata apa? Ah, ni orang muka macam ni pasti penakut, tak berani bercakap dengan wanita, takut, tak berani mengorat, memacari gadis sama sekali, muka kampung macam ini. Itu yang dia jabar. Panjang dia cakap. Yang mengherankan saya, kenapa mereka asyik bercakap tentang wanita, tentang kekasih. Cakap tentang nak kahwin itulah, nak kahwin ini, macam-macam. Kami datang untuk nak belajar, dan kami sini pula datang belajar agama. Saya memang rasa terkelan juga, rasa terhina macam tu. Tapi kawan saya yang bernama Z itu nampaknya lebih terkelan dan lebih rasa terhina lagi. Dengan itu, apabila kami keluar daripada bilik di asrama kekawan itu, dia beritahu saya, kau tak bolehlah, kena tunjuk kepada mereka itu bahawa kita ini pun boleh pandai bercakap dengan wanita, pandai mengorat, pandai memacari gadis juga. Kena tunjuk. Itu dia bagi tahu saya. Saya pun bertanya-tanya kenapa suruh saya pergi mengorat. Tapi Z itu sendiri kenapa tidak pergi? Hamba ada cerita untuk dipersembahkan. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara dan saudari yang budiman sekalian. Dalam 5 minit kali ini saya akan berkongsi pengalaman mengorat atau memacari gadis Arab. Tapi saya perlu ceritakan dulu bahawa saya ini adalah merupakan orang yang tak pandai mengorat, tak pandai memacari gadis, dan hidup saya waktu di kampung dulu pun, walaupun kita ada rasa mahu kepada gadis-gadis tertentu, kawan-kawan kita waktu di sekolah, ada perasaan begitu. Tapi saya tidak pernah mengacau, tidak pernah menggoda gadis orang kerana tak pandai, dan juga tidak ada perasaan begitu. Sebab saya, seperti saya pernah sebut dalam bahagian pertama, saya adalah orang yang suka membaca. Sibuk dengan membaca, dengan majalah, dengan akhbar setiap hari. Dan pada yang itu sama, sejak zaman budak-budak lagi, saya ini adalah suka berniaga. Dari darjah 1 saya sudah berniaga dengan menjual buah duku. Buah duku di belakang rumah saya banyak dan manis. Saya ambil buah duku itu satu beg, bawa pergi sekolah. Waktu itu baru usia 7 tahun, dah pandai berniaga. Minta mak, tak tahu macam mana idea datang berniaga pun saya tak tahu. Minta kepada mak saya supaya ambil buah duku itu, saya nak jual di sekolah dan dapat duit. Sebab duku bukan ada di bandar. Saya pun duduk di kawasan kampung, tapi kampung dalam bandar. Jadi ada buah-buah. Dia boleh jual buah duku. Budak-budak memang suka makan buah-buah. Jadi selepas menjual duku, saya jual pula gula-gula. Jadi upgrade, jadi ada penataran. Mak saya yang masak, buatkan gula, ada sejenis gula masakan orang kampung, kami pergi jual. Dapat duit. Dan saya teruskan perniagaan begitu, menyebabkan saya tidak perlu minta duit daripada orang tua. Dan apabila saya dah masuk remaja, saya lebih pandai lagi pula berniaga. Jadi sibuk dengan baca, sibuk dengan berniaga, saya tak peduli. Orang duk gila, budak perempuan itu, ini ada yang macam-macam lah.
cerita yang berlaku, tapi saya tak peduli dan memikirkan ia merugikan masa. Bagaimanapun bila saya belajar di Tunisia, di Raqadah nama tempat, di Kairouan, di sekolah namanya sekolah Ma'had Wa'z wal Irsyad, sebuah college di situ. Di situ mula bergaul dengan ramai wanita, dan wanita Tunisia pun cantik juga. Dan ada guru kami yang belum berkahwin, wanita. Memang seronoklah belajar dengan dia. Dia pun seronok. Di situ saya mula bergaul dengan wanita. Mula ada perasaan mau wanita. Pergaulan saya kuat sebab apa? Wanita, saya pandai melukis. Di situ saya juga mencari duit dengan melukis gambar potret. Dan wanita suka gambar-gambar lukisan-lukisan begini. Bukan budak lelaki, semua saya adalah budak perempuan. Budak perempuan baik sebab dia nak suruh saya lukis. Ini saya mula berkawan. Dan ada seorang kawan yang saya boleh namakan dia R. Juga mengajar saya ataupun memberi tunjuk ajar bagaimana untuk nak bergaul dengan wanita waktu di sana. Dan dia orang hebat. Tapi saya tak boleh nak cerita di sini nanti. Kalau sebut nama dia, dia sekarang tinggal di Saudi Arabia. Itu memang hebat betul lah. Itu darinya saya dapat ilmu-ilmu sikit untuk dengan wanita. Jadi macam ada pengalaman lah. Jadi si Z ini dia tahu pergaulan saya ini. Dengan itu dia kata, engkau lah, tunjuklah. Kata engkau pun boleh juga. Tapi saya nak cerita, walaupun saya bergaul, tak mengorat, tak memacari. Ini hanya pergaulan biasa saja. Tapi namun begitu, oleh kerana atas permintaan, atas desakan kawan, dan saya juga nak tunjuk bahawa kami ini bukan bodoh lah. Kami ini bukan tak reti lah nak bercakap dengan wanita, nak berkawan dengan wanita, nak memacar wanita, bukan tak pandai. Nanti aku akan tunjuk. Esok hari saya turun ke bandar daripada, sebab tempat kami tinggal di asrama City Universitaire Zahrul Mehraz ini berada di atas tempat yang tinggi, macam bukit sikit gitu. Dan kami kena turun di Lido atau Atlas. Di kawasan bawah ini merupakan kawasan bandar untuk pergi ke tengah bandar Fas. Pergi ke Lido, pergi ke Atlas di situ. Dalam perjalanan situ saya pun lihatlah, cuba intai mana gadis yang boleh kami nak mengorat, nak memacari. Tapi tak sempat. Saya waktu itu saya keluar dengan seorang kawan dan saya namakan dia M. Dan dia sekarang sudah meninggal dunia. Keluar dengan dia, berjalan. Waktu itu rambut saya panjang sampai ke sini ya. Macam dalam gambar video pertama gitulah. Bukan rambut panjang ni, dan belah tengah gini. Dan dalam perjalanan ke Lido, pertengahan jalan ke Lido dan Atlas, kami dapat bersua dengan dua orang wanita. Nampak mereka melihat kepada kami. Jadi seperti membuka jalan kepada kami untuk nak mengorat dan memacarinya. Jadi mudahlah, tidak susah, sebab mereka ada berperhatian kepada kita. Jadi kita pun tidak jadi masalah lah untuk nak mengorat atau memacarinya. Dan saya pun tegur sekali, memang tersangkut terus. Tidak perlu mengorat, tidak jadi mengorat, dalam arti mengorat tak ada langsung. Itu adalah kali pertama. Saya tegur gitu saja, terus layan, bercakap gitu. Yang cantik itu namanya Horia, cantik. Dan yang kurang cantik adalah namanya Fatimah. Yang Horia itu boleh kepada saya, dan yang Fatimah itu saya bagi kepada
si M itu. itu yang jadi cerita awalnya. Jadi kami pergi berjalan, bercakap, bincang gitu. Sudah jadi kawan, sudah jadi kekasih. Jadi apabila sampai berita kepada pemuda yang mengata ini budak kampung, budak tak erti cakap perempuan, budak tak erti mengorat, budak tak erti apa ini, jadi satu berita besar bagi mereka. Sebab apa? Gadis yang saya tegur, bukan mengorat, gadis yang saya tegur dan sudah jadi kawan, sudah jadi kekasih saya ini adalah lebih cantik dari kekasih dia. Jadi tak jatuhlah imej budak kampung dan budak pondok macam saya ini. Sudah lebih daripada 10 minit. Nanti saya sambung bahagian keempat. Bagaimana saya putus cinta, kecewa, merana. Dan apa dia jalan keluar yang saya lakukan. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Sekian, wassalam.